So sekarang ni audio yang kau dengar ni daripada this microphone yang aku set pada low cut filter off, and dia punya sensitivity aku set pada positif 20 dB. So kalau korang vlogging, aku rasa korang akan duduk dekat dengan kamera kan. Aku rasa better korang set pada 0 dB je sebab korang dekat dengan kamera. Tapi kalau korang duduk jauh macam aku ni, aku carakan korang set pada positif 20 dB. Okay, untuk previous video aku pernah buat review pasal microphone daripada Sennheiser ni, which is aku buat yang adik dia, MKE 200. Yang tu dia macam kecil sikit. Nak dibandingkan dengan review yang aku akan buat untuk kali ni daripada Sennheiser juga, which is MKE 400. So perbezaan dia selain daripada dia punya quality, which is daripada dia punya size lah. Kalau MKE 200 dia punya size dia macam kecil sikit, which is pendek sikit. And untuk MKE 400 ni dia macam panjang sikit. Actually dia ada banyak variant lagi, MKE 200, 400, and kat sini dia ada lagi 440 and 600. Yang ni boleh dikatakan yang kedua lah. So yang paling atas ni orang cakap yang paling untuk beginner lah. Yang paling beginner untuk nak buat vlog ke apa, boleh sesuai untuk guna microphone daripada Sennheiser MKE 200. And this one yang aku nak review untuk kali ni, which is MKE 400. Untuk video kali ni, entirely video aku akan shoot dengan menggunakan this microphone itself. So korang boleh compare sendiri di sepanjang video yang aku akan review kali ni. So kita akan go through dekat dia punya box dulu. So dalam dia punya box tu dia akan ada dia punya microphone tu sendiri, which is shotgun microphone MKE 200. Lepas tu dia akan bagi dua kabel, TRS to TRS and TRS to TRRS. Dia akan bagi dua AAA battery. So this microphone dia memerlukan bateri untuk power on kan dia. Lepas tu dia ada bagi juga push back. And the last one of course dia punya user manual and dia punya kertas-kertas lah. So dia punya user manual tu dekat situ kau boleh pergi baca. And actually tak susah pun, tak rumit pun dia punya user manual. More tu orang cakap dia letak gambar, dia tak ada letak banyak sangat perkataan, and memang senang untuk faham. So this type of microphone, which is shotgun microphone. Shotgun microphone ni korang akan letak atas korang punya kamera lah. And macam aku sekarang ni aku letak sebelah tepi. Okay, sebab setup aku sekarang ni aku guna, which is aku letak kamera aku kat sini, and dekat atas aku akan letak monitor. So kalau aku letak kamera aku dekat aku letak microphone aku dekat sini, dia akan lindung aku punya monitor. So aku letak dekat tepi ni. So audio yang kau dengar sekarang ni dia maybe jauh sikit lah, dia punya microphone dengan aku punya mulut, which is jauh sikit. Kalau kau tengok lebih daripada 1 depa kat sini. So audio dia pun aku rasa still boleh clear dengar lagi, sebab aku boleh monitor aku punya level of audio kat situ. Nampak kat situ dia tak ada picking, and dia just okay je, just nice je kat situ. And ni adalah setup aku. So mostly shotgun microphone dia akan setup lebih kurang macam ni lah. Dia akan ada dekat atas kamera korang ataupun dekat tepi kamera korang. Depends atas korang punya setup lah. So kita cakap pula dari segi dia punya build quality untuk this microphone. Boleh dikatakan the entire of the microphone tu dia diperbuat daripada plastik. Tapi dia tak nampak cheap and dia tak nampak macam ringan sangat. Berat dia, nak tahu berat dia berapa? So berat dia kalau kita kira without battery, kalau kita tak letak battery dalam tu, dia akan jadi berat dia 85 gram. And kalau kita letak 2 AAA battery, dia akan jadi 93.5 gram. Mostly tak sampai 100 gram pun dia punya berat. And aku lupa tadi dia ada sediakan juga wind ataupun dead cat dekat dalam dia punya kotak tu ataupun dalam dia punya packaging tu. Sebabnya nanti kalau korang tak pakai dia punya dead cat tu ataupun dia punya protection tu dekat microphone tu, dia akan ada bunyi angin lah. So untuk prevent bunyi angin tu, better pasang dia punya dead cat tu. So this shotgun microphone dia punya pola pattern dia, which is super cardioid. So super cardioid ni dia akan fokuskan daripada depan je. Bahagian belakang dia akan ada sedikit rejection, and bahagian kiri kanan pun dia akan ada sedikit rejection. So dia akan fokuskan pada suara aku je. Macam sekarang ni aku halakan mikrofon ni ke depan ke mulut aku je. So dia akan tangkap audio di bahagian depan je. Okay, lepas tu dekat belah tepi mikrofon tu korang akan dapat dia ada on off button. So untuk on kan dia just senang je. Kau just tekan sekali je, tak perlu tekan lama-lama. Tekan sekali je dia akan terus on dia punya mikrofon tu. And untuk off kan dia, korang kena tekan lama sikit, dalam 2 ke 3 second, and dia akan off dia punya mikrofon. And function yang aku suka pasal this microphone, which is dia akan automatically on and dia akan automatically off bila kau on ataupun off korang punya kamera. So kat sini dia tak ada macam aku terlupa on aku punya mikrofon ke ataupun aku terlupa off aku punya mikrofon, sebab dia akan synchronize dengan aku punya kamera. And kalau aku buka aku punya kamera, aku on aku punya kamera, dia akan on. And kalau aku off aku punya kamera, mikrofon tu akan off sendiri. So macam dia punya function ni memang intelligent and up to date lah nak dibandingkan dengan mikrofon yang lain. Lepas tu sebelah button on off tu, kau boleh nampak dia ada button low cut filter kat situ. So untuk low cut filter aku rasa better korang guna semasa kalau macam korang nak get rid bunyi-bunyi background noise. Macam sekarang ni aku buka aircon ke, aku akan turn on aku punya low cut filter lah. Tapi untuk review yang kau dengar sekarang ni, audio yang kau dengar sekarang ni, aku off dia punya low cut filter sebab aku nak korang dengar sendiri dia punya audio quality macam mana without low cut filter. So sekarang ni aku buka aircon. Kau boleh dengar tak dia bunyi aircon?
Kalau kau dengar, dia boleh off, dia boleh on kan dia punya lookup filter. Dia akan get rid dia punya background noise lah. And aku rasa untuk get a crispier, orang cakap bunyi yang lagi clear, aku rasa better off kan dia punya lookup filter. Sebab bunyi tu dia akan jadi macam lagi neutral lah, nak dibandingkan kalau korang on kan dia punya lookup filter. Tapi function lookup filter ni memang membantu kalau korang dekat tempat yang bising ataupun dekat tepi jalan ke, dia akan get rid of bunyi-bunyi yang macam bunyi noise. Lepas tu sebelah button lookup filter tu korang boleh tengok dia ada button untuk korang adjust dia punya sensitivity ataupun dia punya gain lah. Kat situ dia ada 3, dia ada kiri, tengah-tengah and kanan. Yang belah kiri sekali tu which is dia akan ke negatif 20 dB, and yang dekat tengah-tengah tu which is 0 dB, and yang belah kanan sekali tu which is positif 20 dB ataupun plus 20 dB. So dekat sini kau boleh adjust dia punya sensitivity. Contohnya macam sekarang ni aku duduk jauh dengan kamera, so aku rasa aku perlukan dia punya sensitivity yang kuat, and aku set pada positif 20 dB ataupun plus 20 dB. So sekarang ni audio yang kau dengar ni daripada this microphone yang aku set pada lookup filter off, and dia punya sensitivity aku set pada positif 20 dB. So kalau korang vlogging, aku rasa korang akan duduk dekat dengan kamera kan. Aku rasa better korang set pada 0 dB je sebab korang dekat dengan kamera. Tapi kalau korang duduk jauh macam aku ni, aku carakan korang set pada positif 20 dB. So dekat sini korang boleh tukar-tukar dia punya sensitivity gain dekat microphone tu sendiri. Contohnya kalau korang punya subjek ada jauh, korang boleh set pada positif 20 dB, and kalau korang punya subjek tu dekat, korang boleh set pada 0 dB ataupun negatif 20 dB. Kalau korang ada pergi konsert ke apa ke tempat-tempat yang bising, set pada negatif 20 dB. And the last one dekat belah sana pula, belah sisi sana pula, korang boleh tengok dia ada lubang untuk audio jack. So kat situ korang boleh monitor korang punya audio yang korang tangkap dengan menggunakan this microphone. So korang boleh monitor lah kat sini, sebab kebanyakan kamera, tak semua kamera dia ada audio jack yang korang boleh monitor korang punya audio. Macam kamera yang aku guna sekarang ni, Sony a6400, dia tak ada dia punya lubang untuk audio jack tu untuk aku monitor aku punya audio. So aku tak tahu macam mana aku punya audio. So dengan function yang ada dekat dia punya microphone ni, aku rasa aku boleh monitor aku punya audio, so that aku punya shooting akan jadi lagi lancar dan lagi cepat lah. Sebab aku dah boleh monitor aku punya audio macam mana, okey ke tak, sebelum aku tekan button record. And dekat sini juga kau boleh ubah dia punya level of volume kat situ. So kalau korang nak dengar kuat, kau boleh rise up the volume, ataupun kalau nak slow kan kau punya monitoring tu, kau boleh turunkan dia punya volume. So dekat sini dia just monitor dekat korang punya telinga je lah masa korang monitor tu. Dia takkan effectkan dekat kamera ataupun yang apa yang kau tengah shooting sekarang ni. And the next function yang aku suka pasal this microphone, which is dia punya kabel tu, dua-dua kabel TRS and TRRS, dia ada orang cakap function screw kat situ. So korang akan attach satu dekat mikrofon dan satu dekat kamera ataupun satu dekat smartphone korang kan. So dekat mikrofon dia akan ada satu screw tu. So once kau attach dekat mikrofon tu, kau boleh screw dia punya kabel tu. So tak adalah kabel tu akan tertanggal ataupun tercabut ataupun dia akan longgar masa korang tengah shooting. So this one for protection lah orang cakap, just in case. Sebab kita kadang-kadang kabel tu tercabut, kita tak perasan kan. So dengan adanya screw tu, dia boleh membantu kita, dia boleh membantu kabel tu akan stay dekat mikrofon tu and dia takkan mudah tercabut. Okay, so maybe kalau orang yang dah familiar dengan mikrofon ni, type of mikrofon ni semua, maybe korang akan compare kan dengan mikrofon lain kan. Korang akan cakap macam kenapa mikrofon ni dia macam dia tak ada shock resistant ke? Sebab dia just ketul macam tu je. And actually dia punya shock resistant ada dekat dalam mikrofon tu sendiri, yang dia dah built in dah. Actually mikrofon tu dia lagi kecil, sebab yang kau nampak tu just dia dah bahagian luaran je. Dalaman dia dah ada dia punya shock resistant. So kalau korang buat vlog, korang bergegar-gegar ke tangan korang dengan ataupun kamera korang bergegar-gegar, dia takkan ada bunyi gegar-gegar tu lah, sebab dia dah absorb dah bunyi tu semua, sebab dah adanya dalam tu shock mount. And tadi dalam kotak pun dia ada sediakan dua bateri, dua AAA bateri, alkaline bateri. So bateri tu boleh tahan lama mana. This bateri yang disediakan tu boleh tahan sampai, dia claim kat sini boleh tahan sampai lebih daripada 100 jam. And ada kata dia punya bateri tu nak habis macam mana korang nak tahu kan? Dia akan blinking warna merah ataupun dia akan menyala warna merah dekat mikrofon tu. Dekat power button tu dia ada lampu kat situ, LED punya lampu. So kalau dia warna hijau, maksudnya bateri still lagi boleh go, still lagi full. And kalau dia tukar warna merah, maksudnya dia dah low. Tapi no need to worry, after dia dah tukar warna merah pun korang boleh still shooting selama 3 jam. Dia boleh tahan lagi 3 jam. So aku rasa memang tak ada masalah kot dari segi dia punya bateri. Dia ada function auto on and auto off bila korang on ataupun off kamera korang. So aku rasa kat situ dah boleh jimatkan korang punya
bateri mikrofon ni. So aku rasa this microphone daripada Sennheiser aku rasa lagi better daripada MKA200 yang aku review yang sebelum ni lah. Sebab yang MKA200 tu dia tak ada bateri and dia tak boleh nak control dia punya sensitivity gain. Lepas tu dia tak ada dia punya audio monitoring, audio jack monitoring tu kan. Dia tak ada, dia just orang cakap plug and go punya microphone. Yang tu untuk orang-orang yang baru nak start vlogging ataupun tak ada budget yang tinggi sangat, aku rasa better kau start dengan MKA200. And kalau kau nak upgrade, aku rasa better kau upgrade pada MKA400 ni sebab dia punya audio quality macam kau boleh dengar sekarang. Walaupun aku duduk jauh tapi dia punya audio quality still clear and dia boleh reject bunyi-bunyi yang ada dekat bahagian belakang ni sebab dia menggunakan polar pattern super cardioid. So guys, tu je, aku tak nak cakap banyak pasal review kali ni. Aku just nak cakap pasal dia punya specification and dia punya audio quality. So audio quality pun korang dah dengar. Tadi aku duduk jauh, ni aku duduk dekat sikit. And lagi dekat korang dengan mikrofon ni, dia akan hasilkan ataupun dia akan tangkap audio quality yang lagi clear and yang lagi crispy lah. So semua mikrofon aku rasa konsep dia sama. Lagi dekat korang dengan dia punya mikrofon, lagi clear korang punya suara. So tapi yang ni aku set pada dia punya gain yang positif 20dB kan. Contoh je aku akan ubah sekarang. Aku akan set yang dekat sikit. Okay, sekarang aku set pada 0dB. So 0dB maybe slow sikit lah. So aku kena adjust dia punya volume dekat aku punya kamera. Test audio. Okay, sekarang ni aku dah set pada 0dB. So 0dB ni dia tengah-tengah. And kalau korang vlogging, aku rasa ni distance korang dengan kamera lah. So untuk vlog aku rasa better kau set pada 0dB je, dah okey dah. Tapi kalau korang nak buat macam aku buat tadi ataupun korang nak set dia as a microphone dekat atas ni ataupun macam boom mic, aku better sarankan korang untuk set pada positif 20dB. So aku rasa itu je guys review aku pasal this microphone MKE400 daripada Sennheiser. Kalau korang suka this microphone, korang boleh tekan link dekat description untuk beli. So dia ada banyak lagi variant dekat sini. Dia ada MKE200, MKE400, MKE440 and MKE600. So aku rasa maybe kalau diberi kesempatan, maybe aku akan review kat korang semua MKE400, M40 ataupun MKE600 yang lagi power daripada ni. So tu je guys review daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video and see you guys in the next video. Bye.